Podcast Arta Koma kembali. Kali ini kita sembang perang knockout round Euro. Hari ini podcast kita dibawa khas oleh Lebay, portal e-commerce yang memastikan servis terbaik untuk beli barang-barang berjenama lebay.my. Okey Zul, kita dah cukup ada 16 pasukan untuk knockout round pusingan kalah mati Euro. Hari ini kita nak sembang-sembang scoreline prediction, siapa layak, siapa sangkut, siapa final, siapa boleh pergi jauh atau kejutan yang akan dibuat. Sedia? Sedia. Belgium Portugal. Ini salah satu game dalam pusingan kalah mati yang gila, sangat dinantikan. Ranking nombor 1 dunia Belgium berhadapan dengan juara bertahan Euro. Komen sikit. Sebenarnya perlawanan ni boleh dikatakan anti climax lah. Dia terlalu awal sangat. Sangat-sangat awal. Kita target mungkin suku ataupun semi. Sangat menarik kerana cara attacking dan bertahan adalah lebih kurang sama. Kita ada dua penyerang yang memporak-perandakan Serie A, Lukaku dan Ronaldo. Kemudian dua-dua pasukan ada gabungan pertahanan tua dan muda. Ada berani buat prediction? Belgium akan mengatasi Portugal. Wow. Scoreline mungkin 3-2 ataupun 2-1. Portugal, kita sebenarnya tak pasti siapa yang akan diturunkan. Okey, setuju. Sebab betul, perubahan formasi. Betul. Game pertama dia turunkan orang lain. Dia menang 3-0. Betul. Game kedua dia turunkan kesebelasan yang sama, dia kena. Game ketiga dia tukar formation, dia draw. So untuk bagi tahu untuk round 16 ni dia akan turunkan siapa dekat midfielder memang teka-teki. Dia akan fikir nak bertahan dulu dengan Carvalho, Danilo, ataupun dia akan terus menyerang macam mungkin Renato Sanchez akan starting. Coutinho sedikit goyang. Free kick yang kurang tepat, passing yang kurang tepat. Mungkin akan ada mix dan match untuk pasukan Portugal. Okey. Kalau lu kata Belgium, gua rasa Portugal 2-1. Okey. Tapi adakah kita akan berbeza pendapat juga dekat Itali dengan Austria? Rasanya macam 9 poin, 3 kemenangan tanpa bolos. Itali terlalu kuat untuk Austria, setuju? 30 tanpa kalah, 11 perlawanan tanpa bolos. Tetapi Okey, dengan Austria still lagi aku nak bagi tahu yang Itali belum jumpa dengan seteru. Kalau Itali lepas dengan Austria, dia akan lawan antara Belgium atau Portugal. Jadi itu baru lawan dia. Itu baru start. Sebenarnya baru start. Dekat peringkat kumpulan boleh dikatakan laluan mudah. Dia kuat, tapi dia belum diuji. Defend dia tak diuji langsung. Dia lawan dengan pasukan yang rating serangan sangat rendah. So bertemu dengan Austria mungkin akan ada counter attack. Itali akan go through, mungkin 2-0. Mungkin 1-0 je. Tapi aku masih yakin yang Itali belum jumpa seteru dia. Jadi aku tak berani nak kata Itali akan menang Euro kali ni. Okey, jadi kesimpulan dia Itali lawan Belgium atau Portugal, Itali tersungkur.
kemungkinan gua memang berpendapat yang Belgium atau Portugal, Itali akan ketuk. Itali tidak akan ada masalah dengan Lukaku atau Cristiano Ronaldo sebab diorang mempunyai sistem back four dan juga Locatelli dan Jorginho yang memang betul-betul boleh contain apa saja serangan yang Belgium dan Portugal akan buat. Jadi diorang akan menang besar dengan Austria tapi akan menang tipis dengan Belgium atau Portugal. Diorang akan pergi semi. Okey. Juara dunia Perancis Switzerland. Ada perdebatan Switzerland untuk kat peringkat ni bertemu dengan Perancis, udah-udahlah tu. Seronok lah kira dah dapat layak ke round 16 ni, udahlah baliklah rumah lepas kalah dengan Perancis ni. Big achievement. Tapi bertemu dengan Perancis, sebenarnya benda ni akan jadi kredit pada Perancis untuk dia susun balik game. Pasal 3 game ni, for me Perancis tak meyakinkan. Okey, baik. Tapi Perancis akan menang lah 2-0. Setuju. Perlawanan yang Perancis akan mungkin berjumpa dengan salah satu antara Croatia dan Spanyol. Dua-dua nombor 2 dalam grup masing-masing. Croatia nombor 2 dalam grup England memerlukan magic game terakhir. Spanyol pun mengejutkan perlu magic game terakhir juga. Dia tu betul, tapi kesebelasan utama Spanyol berubah tau 3-3 game tu. Okey, betul. Berubah. Dia masih tercari-cari formula untuk bermain kat Euro ni. Dia berani bawa player muda, tapi mungkin nampak player muda. Tapi sebenar-benarnya backup dia semua yang berpengalaman. Cuma untuk bagi tahu yang Spanyol tu kuat, yes dia kuat. Tapi dia bukan satu contender yang prediction lawan Croatia ni, aku rasa Croatia menang 1-0. Gua rasa Spanyol akan bermain berhati-hati kali ni. Memang betul dia tak dapat lagi siapa kesebelasan utama dia. Tapi mungkin dia akan buat perubahan sikit. Azpilicueta defend. Ferran Torres akan main dekat atas. Pedri akan duduk lagi sekali dekat tengah. Jadi rasanya dia boleh sneak out 1-0 lawan Croatia tapi dia akan kalah dengan Perancis. Ada prediction Croatia dengan Perancis ulangan final World Cup? Untuk Perancis akan terus go through ke semi lah. Okey, jadi di atas tadi kita berbeza pendapat. Lu kata Belgium, gua kata Itali. Di bawah ni kita rasanya bersependapat Perancis akan pergi. Betul. Perancis lawan Belgium atau Perancis lawan Itali? Ya, betul. Bila kita cakap pasal Perancis ni, dia bawa tim yang sama tau. Dia bawa tim yang sama waktu World Cup. Kehilangan maturity tu sebenar-benarnya Kante dengan Pogba, dia rasa tau kehilangan. Rabiot ataupun Tolisso ataupun Coman nampaknya memang tak sama. Role dia memang betul-betul box defensive midfielder tu. Jadi Kante dengan Pogba boleh pergi buat kerja kat atas. Tapi apa yang berlaku sekarang dalam peringkat kumpulan yang sangat-sangat maut ni, Kante terpaksa turun support ke bawah. Pogba pun terpaksa turun support ke bawah. Benda ni tak sama macam World Cup hari tu. World Cup hari tu, Pogba ikut suka dia nak buat apa, Kante akan support dua-dua atas dan bawah, Matuidi akan stay kat bawah. Bila dia tukar dengan Kaliso, tiba-tiba Kaliso pergi naik atas. Tolisso. Dia tukar dengan si Rabiot, tiba-tiba Rabiot pergi ke kiri. Sebenarnya bukan defensive midfielder ataupun box-to-box midfielder je yang ada masalah di Perancis. Defend kanan dengan defend kiri dia pun nampaknya macam bertukar-tukar. Pavard, Konde dekat kanan,
Hernandez, Digne dengan Rabiot pula main dekat kiri, macam mana nak berhadapan dengan Domenico Berardi dan juga Lorenzo Insigne kan? Ya, betul. Kali yang pergi Perancis sakit. Cuma aku tak dapat lagi nak tengok. Okeylah. Tak kira pukul berapa, aku nak sangat tengok Itali lawan Belgium. Okey. Ataupun Itali lawan Portugal. Pasal aku nak tengok Itali lawan tim besar. Okey. Jadi ini sangat-sangat menarik. Maknanya Itali mungkin sangkut dengan Belgium atau Portugal, tapi kalau Itali pergi dia ada advantage berlawan dengan Perancis. Itu pendapat lu Ya, betul. Tapi Magic Mbappe belum mari. Griezmann belum cukup top form, Pogba akan menyerlah. Jadi gua merasakan bahawa perlawanan Perancis kalau jumpa Itali akan jadi match of the tournament, tapi Perancis akan menang. Itu pendapat gua lah. Okay. Kita dah selesaikan dengan half yang pertama dekat belah atas. Maknanya Perancis, Itali atau Belgium adalah favourite untuk pergi. Lagi satu side, first game ada Sweden lawan Ukraine. Perlu diingat yang Sweden adalah juara kumpulan. Tanpa kalah, ada star lama kat situ, yang bukan star lama yang dah memang terkenal macam Forsberg dengan Lindelof. Ada juga star baru macam Alexander Isak dekat situ. Berhadapan dengan Ukraine macam mana? Dua-dua pasukan walaupun kira pasukan underdog, tapi dua-dua pasukan dia berkebolehan menjaringkan gol. Dia sebenarnya game-game yang macam ni yang akan tiba-tiba jadi menarik tau kat Euro. Betul. Pasal dua-dua dia tak play safe. Dia akan menyerang. Kalau kata tiba-tiba macam Switzerland jumpa Perancis, Switzerland akan cuba main deep, akan counter attack. Tapi bila open situation 50-50 macam Ukraine dengan Sweden ni, diorang akan serang all out. Betul. Prediction Ukraine 1-0. Oh, kat sini kita berbeza pendapat. Rasanya Sweden 1-0. Okey. Game yang sangat mega, sangat besar. Satu dunia bercakap tentang game ni. England lawan Jerman. Okey aku ambil peluang untuk cerita sikit pasal England lah. Okey. Apa yang berlaku dekat England untuk Euro ni, dia kena okey, game tengok tak best, tak cantik. Apa ni tak cantik ni, tapi kena faham fakta takkan menipu. England tanpa bolos sampai sekarang. Back four tukar-tukar pun tak bolos lagi sampai sekarang. Itu fakta. Ramai yang cakap defend tengah tak boleh contain, ada yang downgrade Rice, defensive midfielder main. Tapi segala serangan yang dilakukan oleh Republic Czech, oleh Croatia tak dapat membolosi gawang England. Apa yang aku cuba nak sebut kat sini, cuma England tak memilih untuk main secara cantik kerana dia main sangat berhati-hati. Dan dalam masa yang sama, attacking England, siapa yang mengabaikan attacking England, England akan skor. So aku rasa benda tu yang akan berlaku dengan Jerman. Jerman sangat-sangat susah nak skor. Tiba-tiba macam tim terbaik dunia lawan dengan Portugal, aku pun tak tahu apa macam. Ingatkan okey fine, Jerman akan go all out. Game ketiga orang dah gabung kepala balik. Apa Jerman ni? Kena dengan Hungary pula ya. Kenapa dia tak main macam mana dia main dengan Portugal? So that's mean itu adalah game pertembungan formation. Okey, faham. Bila dia serang ikut kiri dengan kanan, Portugal tak react. Bila Portugal tak react, Portugal tak ubah pun back four dia. Still lagi mainkan 4 defend nak lawan dengan 5 serangan. So Portugal kena. Tapi macam England ada barisan defend yang ramai, yang anytime boleh tukar, dan
England memang terapkan daripada game pertama sampai game ketiga adalah main secara berhati-hati. Memang boring. Tapi England dengan faktanya tak pernah bolos lagi sampai sekarang. Gua sebelum ni rasa macam Jerman akan ketuk England, tapi bila dengar lu punya penerangan tadi macam logik juga. Sangat berhati-hati sehingga tidak menghiburkan. Okey, fine, itu fakta. Sangat berhati-hati sehingga tidak menghiburkan. Tapi siapa yang faham apa kerja defensive midfielder, orang akan tahu apa yang Declan Rice buat. Declan Rice kacau supaya tengah pasukan lain tak berfungsi. Memang nampak dia macam apa benda dia ni, naik tak nak tolong apa semua. Itu yang dia buat. Serupa juga macam Calvin Phillips. Calvin Phillips yang game pertama dia kena fight midfield. So dia pergi menyerlah. Game kedua dia kena pergi bertahan. Pasal masa tu kena faham waktu tu tiba-tiba entah Billy Gilmore, Chelsea entah apa benda main pemain terbaik dunia. So game yang England main adalah game yang logik. Boleh tengok balik. Membosankan sikit tapi fakta dia England tak bolos lagi sampai sekarang. Jadi dengan solidnya defend England sekarang, dengan tiadanya penyerang yang pure nombor 9 role dekat Jerman, mungkin Jerman bermasalah nak pecah masuk England. Dan juga England walaupun jaringannya sikit, tapi kita tak boleh nafikan yang Harry Kane pada hari yang betul, masa yang betul, tempat yang betul memang adalah antara striker terbaik dunia. Dia macam Benzema lah. Semua orang cakap kenapa tak tukar Oliver Giroud. Dah 2 game langsung tak dapat bola. Sekali tiba-tiba game ketiga skor 2 biji. Lepas tu semua orang diam. Serupa juga macam Harry Kane. Mungkin dia tunggu game besar kot. Prediction? England menang 1-0. Gua rasa game ni akan berkesudahan dengan penalti. Manuel Neuer ada kelebihan berbanding Jordan Pickford. Jerman akan pergi penalti lah. Tapi menang penalti. Okay. Okey, jadi siapa-siapa pun menang antara England dan Jerman akan pergi ke semi. Setuju lah? Setuju. Okey. Game seterusnya, gergasi yang tidur, Belanda. 3 kemenangan, permainan yang sangat-sangat menghiburkan, attacking force yang sangat-sangat menakutkan, akan berhadapan dengan Republik Czech yang on off dekat group stage. Boleh ke Republik Czech mengejutkan pasukan Belanda? Belanda ni dia kalau nak di group kan, aku boleh kelaskan lebih kurang macam Portugal, Belanda, Belgium, Belanda. Dia mempunyai strike force yang bagus, tapi still juga aku boleh cakap kelemahan dia adalah defend. Dia lawan dengan Ukraine 3-2. 3-2. Dia boleh bolos 2. So memang dia boleh menjaringkan gol. Tapi defend dia, kalau tengok senarai defend dia pun agak goyang. Tapi untuk peringkat ni dia lawan Republic Czech, rasanya Republic Czech boleh guna taktik bertahan kot. Betul, cuba untuk counter attack. Betul, tapi rasanya Netherlands akan menang 2-0. Setuju. Game terakhir, game yang penuh emosi. Denmark akhirnya menjumpai Magic setelah tragedi yang menimpa. Magic last game bawa diorang ke pusingan seterusnya. Diorang akan berhadapan dengan satu lagi pasukan yang penuh dengan football darlings, Wales. Denmark dan Wales. Ini memang 2 tim yang sangat balance lah. Dia bukanlah balance kuat sangat, tapi pertemuan ni memang sangat balance. Kepincangan di Denmark pun ada, di Wales pun ada.
Wales ada orang yang boleh bermain tapi teamwork dia tak berapa menjadi. Denmark lebih kepada teamwork. Setuju. Dan Denmark sangat organised. Sedangkan Wales ada player-player macam Daniel James, Gareth Bale, Aaron Ramsey yang sangat-sangat roaming. Jadi memang mungkin akan jadi satu perang atas padang nanti game ni. Betul. Dia serupa juga macam Sweden Ukraine lah. Dia akan jadi mungkin ikut nama, ada orang yang kalau game pukul 3 mungkin takkan bangun. Tapi sebenar-benarnya game-game macam ni mungkin akan lagi best daripada game Jerman lawan England. Mungkin akan lagi best daripada Belgium, Portugal. Mungkin game-game macam tu akan berhati-hati. Game-game diorang ni, diorang rasa macam kita boleh makan ni. So dia punya confidence tu akan tinggi. Okay, Wales, Denmark. Wales 1-0. Gua rasa Denmark 1-0 atau 2-1 atau nak tengok 3-2 atau 4-3. Ini ada potensi untuk jadi high score. Ada potensi. Diorang tak akan senang-senang nak main bertahan, tak ada. Diorang akan terus score out je. Tapi kalau pergi lawan Belanda mungkin kalah kot diorang ni. Belanda kuat. Okey, Belanda kalau diorang boleh lepas benda tu memang satu kejutan. Okey, kalau Belanda lepas daripada bracket ni, dia akan lawan England atau Jerman. Ikut prestasi semasa, memang orang nampak Belanda yang lebih ke depan. Dengan 3 kemenangan, bilangan jaringan. Tapi kena faham, siapa yang akan lepas daripada perlawanan Jerman dan England akan membawa portfolio yang sangat besar. Either Jerman, kalau Jerman pun yang pergi, Belanda akan terkandas. Kalau England yang pergi pun akan terkandas. Gua berbeza pendapat sikit dekat situ. Gua rasa squad depth England kita boleh nampak, boleh predictable. Kita boleh nampak formation tu akan lebih kurang. Squad depth Jerman juga predictable, tapi squad depth yang ada pada Belanda boleh mengubah game. Jadi dia boleh tukar daripada striker Donny Malen yang kecil dan lincah kepada Weghorst yang akan head bola. Dia boleh tukar daripada midfield yang sangat dominator kepada Gravenberch yang memang sangat lincah, yang boleh ubah game. Lepas tu rasanya sekarang ni Frankie de Jong berada pada performance terbaik dia, termasuk Memphis Depay. Gua rasa Belanda akan pergi final. Okey. Maknanya kalau kita sembang tadi, gua meletakkan France Belanda final. Kalau ikut daripada prediction lu daripada atas tadi, ke tepi kiri kanan, Belgium England final. Apa yang akan terjadi apabila Belgium bertembung dengan England? Kalau Belgium pergi ke final bersama England, game tu akan jadi best. England akan tertekan, akan bertahan, parking bus, akan serang counter attack. Sangat menarik lah. Juara adalah England. Confirm lah. Sebab lah. Gua rasa Belanda adalah pasukan yang memang kali ni datang dengan pemain-pemain yang selepas ni harganya akan melambung tinggi. Tapi untuk berhadapan dengan satu pasukan yang berpengalaman macam Perancis, akhirnya diorang akan tumbang. Perancis juara Euro. Tak kot. Okey. Star baru. Dalam peringkat kumpulan baru 3 game. Mungkin dah ada beberapa orang yang kita nampak, tapi kita tak betul-betul nampak lagi sebab persaingan sebenar adalah dekat persaingan kalah mati. Star baru yang lepas ni
semua ejen bola akan bercakap pasal dia orang, semua portal, semua channel, semua podcast akan bercakap pasal player muda ni. Silakan. Player Sweden tu, apa, Isak. Oh, okey. Alexander Isak. Dia tu muda, sangat bagus lah. Okey, gua bersetuju dengan Alexander Isak. Harga akan melambung selepas ni. Kalau tengok dia main tu rasa macam seronok betul tengok dia main. Lepas tu rasanya duo daripada Sassuolo, Locatelli dengan Domenico Berardi lah dekat Itali. Dua tu akan lepas ni akan kena sambor lah. Okey, terima kasih banyak Zul. Mungkin apa yang kita sembang ni boleh jadi panduan untuk macam yang gua cakap mula-mula tadi, podcast kali ni kita dibawakan oleh Lebay. Jadi sebenarnya Lebay berminat bekerjasama dengan Atacoma untuk sponsor hadiah. Untuk pertandingan teka skor Euro. Jadi untuk pusingan kalah mati ni, syarat-syaratnya senang aja, ada dekat ruangan komen. Boleh dapat duit dalam bentuk e-wallet kepada yang menang. Nak masuknya sangat senang. Jadi jangan lepaskan hadiah-hadiah ni. Tak ada isu sebab pendaftaran tak bayar-bayar. Jadi tak ada isu apa-apa. Bukan judi atau apa. Ini memang lebih kepada pertandingan kerjasama antara Lebay dan juga Atacoma teka skor Euro. Mungkin apa yang kami sembangkan tadi ada boleh jadi panduan sikit-sikit untuk korang masukkan dalam korang punya tekaan pertandingan nanti. Zul, ada kata-kata akhir sebelum dunia ataupun Asia terutamanya sebab waktu siaran tu kembali berjaga? Betul. Kita dapat rehat sehari 2 hari ni pun lagi okey. Untuk yang nak meneka Lebay tu, yakinlah England akan ke final. Okey, terima kasih. Okay.